nak gunakan modul yang cikgu dah bawa ambil masa modul untuk ni modul PDPC kita untuk kimia yang awak ambil masa hari Ahad. Okay, so yang mana tak ada boleh gunakan modul satu lagi juga. Okay, so yang tu catatlah nanti. Yang mana belum ambil, ada 2 orang, Seri dengan Aida yang belum ambil. Okay, so tak apa, kita lihat dulu untuk dalam tajuk konsep mol. Cikgu teruskan konsep mol, formula dan persamaan kimia. So untuk tajuk ni sebenarnya dia memang banyak melibatkan pengiraan. Okay, so yang pertama kita lihat dulu untuk jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. So maksud ni boleh baca semula iaitu jisim purata satu atom unsur apabila dibandingkan dengan 1/12 daripada jisim satu atom karbon 12. Okay, yang mana kita guna formulanya jisim atom satu atom unsur bahagi dengan 1/12 kali dengan jisim satu atom karbon 12. Ini contohnya. Okay, so contohnya ni pun ada dalam buku teks juga So nanti rujuk yang daripada buku teks dan buku modul juga. Okay, so untuk contoh JR bagi magnesium, okay, 24, okay, bahagi dengan 1/12 kali 12. So kita kaitkan dengan jisim atom karbon kita rujuk pada karbon. So yang mana dia adalah nilainya 24. Okay, dan untuk pertama ni dalam soalan nak mengira jisim atom relatif ataupun kita nak tentukan jisim atom relatif ataupun JAR, sebenarnya awak kena rujuk daripada jadual berkala. Okay, kalau jadual berkala tu awak lihat dalam buku teks, ni dia dalam muka surat 200, ni dia 275. Okay, 275, okay, awak boleh lihat. Okay, dalam jadual berkala tu kalau kita tengok, okay, iaitu yang pertama dia susun ikut pertambahan nombor proton. Okay, yang mana unsur pertamanya adalah, okay, unsur pertama kita ni adalah hidrogen. Okay, unsur pertama hidrogen diikuti dengan helium. Okay, hidrogen, helium. Okay, diikuti dengan lithium, beryllium, boron, karbon. So kalau untuk hidrogen, kalau tengok nombor proton dia 1, jisim atom relatifnya adalah 1. Kalau untuk helium, unsur yang kedua, okay, maksudnya jisim atom relatifnya adalah kat situ 4. So kita boleh tengok daripada situ. Okay, untuk bagi jisim atom relatif. Okay, seterusnya. Okay, dalam soalan ni kat sini dia minta bagi jisim atom relatif bagi lithium. Okay, yang ni terus saja. Tengok daripada jadual berkala. Okay, so kalau kat sini lithium, awak tengok kat situ ialah 7. Okay, diikuti dengan kalium. Okay, kalium tengok kalium tu kalau tengok dalam jadual berkala yang mana unsur dia simbol dia K, iaitu yang ke-19. Nombor maksudnya jisim atom relatif ni adalah 39. Okey. Diikuti dengan magnesium. Okey, magnesium kat situ boleh tengok 24. Okey, setakat ni boleh Okey, dan kalau tengok kat situ oksigen, okey, oksigen 16. So yang ini untuk jisim atom relatif ni semua boleh rujuk tadi daripada jadual berkala. Yang ni kita rujuk daripada jadual berkala kalau dalam buku teks muka surat 275. So nanti masukkan je nilai. Okey. So kalau untuk neon, kalau tengok neon tu sebenarnya dalam kumpulan 18 yang mana okey dia kat situ adalah JAR-nya nilainya adalah okey kat situ tuliskan untuk neon okey 20. Okey, dan seterusnya natrium, kalsium. Kalsium adalah 40. Okey, manakala natrium 23. So kat sini tak ada masalah. Maksudnya yang pertama tu cikgu nak awak tahu tentukan JAR, jisim atom relatif, rujuk daripada jadual berkala. Okey, kemudian kita lihat soalan kedua. Okey, soalan kedua kat sini dia minta berapa kali atom kuprum. Dia nak buat perbandingan berapa kali atom kuprum lebih berat berbanding dengan atom sulfur.
Okey, so maksudnya tengok kat sini berapa jisim atom kuprum. Okey, maksudnya kita tengok bagi JAR bagi kuprum lah iaitu 64. Okey, so dekat situ buat 64 bahagi dengan 32 iaitu jisim atom bagi sulfur. So buat perbandingan, so tekan kalkulator. So untuk tajuk ni cikgu nak mesti kalkulator mesti ada Yang mana dah buat tu awak check balik. So kat sini sebanyak 2 kali. Okey, diikuti dengan yang kedua, hitungkan bilangan atom karbon yang mempunyai jisim yang sama seperti dengan satu atom argentum. Okey, pun sama kat sini cara dia awak buat pengiraan sebab dia nak perbandingan ni dengan bilangan atom karbon. Okey, so dia bagi satu atom argentum. So kalau satu atom argentum 108 bahagi, bahagikan dengan 12. So kita dapat jawapannya kat situ sebanyak 9 kali. Okey, so itu je untuk yang bagi soalan latihan 2 lah kat sini dia nak kita kirakan berapa ni bilangan atom karbon. Okey, kemudian untuk soalan ketiga, soalan ketiga pun sama kat sini awak buat perbandingan, ditanya berapa kali atom magnesium yang sama dengan 2 atom argentum. Okey, so kalau kat situ untuk argentum tengok berapa nilai dia. Okey, so dah ada yang kira belum? Dapat tak Akma? Akma dah kira belum untuk soalan 3 ni? Akma? Belum lagi? Okey. Oh tak ada, siapa yang dah buat? Okey. Balkis dah kira belum? Okey, sini cikgu terangkan awak tengok soalan ni. Okey, dia kat sini dia kata berapa kali atom magnesium yang sama dengan 2 atom, 2 atom argentum. So kat situ 2 atom argentum ni bermaksud awak kena buat 2 kali JAR bagi argentum, maksudnya 2 kali. Okey. Tengok kat situ nilai JAR ni dia dah bagi. Dalam kat sini dia dah bagi. Kalau dia tak bagi awak kena cari daripada jadual berkala. Tapi kalau dalam soalan memang biasanya dia akan bagi. Okey. So kat sini cikgu delete balik yang ni. So 2 kali argentum argentum kat sini 108. Okey, selesaikan. Okey, dah dapat jawapan ni awak kena bahagikan dengan JAR bagi magnesium. Okey. So kat sini lepas tu bahagikan dengan 24. Okey, dapat tak? So kita dapat sebanyak 9 kali. Okey, so jawapan kat sini untuk awak boleh rujuk daripada yang tepi ni dalam kurungan ni untuk jawapan. So nanti kena buat. Okey? So maksudnya hari tu cikgu dah suruh buat dulu. Okey, so kalau mana yang tak dapat nanti cuba buat sekali lagi Okey, kemudian untuk bilangan atom oksigen yang sama dengan satu atom kuprum. So kat situ tengok kuprum 64. Okey, so gunakan kalkulator. Kalau ada kalkulator terus bahagi ni kan 64 bahagi dengan bagi satu atom kuprum. Kuprum dengan oksigen Okey, so maksudnya kat sini kira bilangan atom oksigen yang sama dengan jisim atom kuprum. So awak kirakan, maksudnya dia minta tadi untuk satu atom kuprum iaitu 64 JAR bahagi dengan iaitu untuk atom oksigen JAR ni adalah 16. So kita dapat jawapannya, jawapan ni kita dapat sebanyak 4. 4 kali. Okey, boleh. So nanti cikgu minta yang mana untuk soalan perbandingan macam ni awak rujuk balik. Kalau masih tak faham lagi, nanti rujuk balik baca semula daripada buku teks tadi Okey, so untuk kita pergi pada yang kedua pula iaitu jisim molekul relatif. Tengok kat situ. Kalau yang tadi JAR jisim atom. Untuk atom tu satu. Tapi sekarang kita dah pergi kepada jisim molekul relatif. Iaitu untuk JMR. Untuk JMR, jisim molekul relatif, yang pertama awak kena tahu. Yang kita dah belajar bagi jenis zarah hari tu,
Okay, awak ingat balik yang cikgu kata kalau jenis zarah mesti ada 3 je. Sama ada atom. Okay, ingat tu atom. Okay, kemudian ion, molekul. So maksudnya bila sesuatu bahan tu adalah molekul, so maksudnya kita akan kira itu adalah JMR. Maksudnya jisim molekul relatif. Dan kalau untuk atom, contoh dia kata atom lithium. Okay, itu bermaksud kalau untuk kita nak kira jisim atom JAR iaitu jisim atom relatif. Okay, manakala bila bahan tadi ion, okay, contoh bahan ion ni contoh cikgu kata garam, garam natrium klorida. Okay, so itu merujuk kepada JFR, jisim formula relatif. Okay, JFR ni maksudnya jisim, itu nanti lepas ni kita pergi, formula, okay, formula relatif. So ada 3 yang awak kena tahu kat situ So dia berkait dengan jenis zarah yang kita belajar sebelum ni. Okay, so untuk jisim molekul relatif, yang pertama tu bagi maksud merujuk pada jisim purata molekul apabila dibandingkan dengan 1/12, kita merujuk kepada 1/12 daripada jisim satu atom karbon 12. Yang mana hubungannya melibatkan jisim satu atom molekul sebatian bahagi 1/12 kali satu atom karbon 12. Dan pengiraan kita akan lihat daripada pengiraan daripada jisim atom relatif dalam atom setiap molekul. Dan satu lagi yang tadi cikgu sebut istilahnya adalah JFR, jisim formula relatif, yang mana dia merujuk kepada zarah jenis iaitu ion. Awak ingat kalau ion maksudnya kita merujuk kepada JFR. So kita lihat untuk yang hubungan yang ni sama untuk JFR tadi ni betulkan. Jisim satu formula sebatian bahagi 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Yang mana pengiraannya nanti kita kena kira jumlah jisim atom relatif bagi semua atom dalam sebatian. Kita tengok soalan yang pertama. Iaitu dia nak awak kirakan jisim molekul relatif. Bagi jisim molekul relatif JMR, bagi molekul yang pertama oksigen. So tengok kat situ. Oksigen kita tahu JAR-nya tadi ialah 16. Yang ni. Dia dah bagi dah. JAR ni awak tengok kat sini. Dia dah bagi. Nitrogen 14, karbon 12. Kalau tak ada boleh rujuk balik buku teks dalam jadual berkala. So oksigen kat situ formula dia O2 bermaksud 16 kali 2. So kita dapat jawapan 32. So kena tengok macam mana kat situ nak kira. Berapa kat situ atomnya? Ada 2 atom oksigen dalam satu molekul. Dalam satu gas oksigen ni. So dapat kat situ JMR, jisim molekul relatif 32. Untuk gas nitrogen pula, awak tengok nitrogen 14 kali 2. So tengok nombor kat sini 2 tu mesti kita darab. Darab 2, so kita dapat jawapannya 28. Next untuk amonia. Amonia. So Akmal, dah kira belum amonia? Dapat tak jawapan dia? Akmal? Tak ada. Tak apa, cikgu terangkan dulu nitrogen ni awak tengok. Nitrogen 14. Tambah. Tambah. Dalam kurungan lagi hidrogen. Hidrogen tu ada 3 atom hidrogen kali 1. 1 merujuk kepada JAR-nya, jisim atom relatifnya. So kita dapat, dapat jawapan kat situ ialah 17. So untuk seterusnya, glukosa. Ini yang lebih complicated Untuk molekul glukosa, tengok ada berapa kat situ karbon, ada berapa atom karbon. So kalau kat situ ada 6, so buat dalam kurungan dulu, 6 atom karbon darab. Darab dengan JAR bagi karbon 12. Kemudian untuk kurungan tambah lagi dengan hidrogen. Hidrogen ada 12 atom. Darab dengan 1 iaitu nilai JAR-nya. Tambah lagi dengan oksigen. Oksigen ada 6 atom. 6 atom oksigen darab dengan 6 atom oksigen darab dengan
Okay, oksigen tadi 16. Okay, so tekan kalkulator, awak kira dapat berapa jawapannya. Okay, so yang ni nanti awak tekan kalkulator, so terus dapat jawapan. So 6 kali 12, okay, tambah dengan 12, tambah lagi dengan 16 kali 6. Okay. So kita dapat jawapannya 180, okay? So dapat jawapan 180. Okay, nanti cek semula. Okay, seterusnya untuk karbon dioksida pun sama. Tengok kat situ, CO2. So karbon, JAR-nya ialah 12. Okay, tambah dengan, okay, so tambah dengan oksigen. Oksigen adalah, ada berapa kat situ atomnya? 2 kali, okay, 16. So dapatlah jawapannya, okay, 44. Okay, jawapan 44. Cuma nanti cikgu minta awak kira sekali lagi. Kemudian untuk nitrogen dioksida, okay, nitrogen, satu atom nitrogen, okay, dan 2 atom oksigen. So 14 tambah, okay, 14 tambah, okay, untuk oksigen kat situ, tadi nilainya, okay, JAR dia, so 2 atom oksigen darab dengan, okay, untuk JAR bagi oksigen tadi ialah 16. So dapat jawapan. Okay, boleh? Okay, so dapatlah kat situ 16 kali 2, okay, 32 tambah dengan 14. Okay, so dapat 46. Okay. Boleh setakat ni? Okay. Okay, so untuk soalan pengiraan JMR, ada soalan? Okay, Vun John ada soalan, boleh? Boleh. Boleh. Okay, Amira boleh? Okay, tak apa. Nanti yang mana tak faham awak boleh on ataupun message dekat chat ataupun boleh on speaker Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Okay, ini untuk pengiraan JMR. So ingat JAR tadi daripada jadual berkala, JMR awak kena kira. Okay, sama juga seterusnya JFR. Cuma kalau kita nak tentukan JFR ni zarahnya ialah dia jenis ion. Okay, kalau tadi cikgu kata untuk JMR ni tadi, kalau jenis zarahnya ni semua ni, ini adalah molekul. Bila cikgu kata molekul, awak ingat balik, dia mesti lebih daripada satu. Tengok kat sini oksigen, nitrogen, okay, amonia. Kalau ditanya kat sini ada berapa atom, okay, dalam gas amonia, jawapannya mesti ada 4 atom. Yang mana 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Dan kalau soalan cikgu tanya ada berapa atom dalam glukosa, okay, awak kena kira 6 tambah 6, 12 tambah 12. Maksudnya ada 24 atom. Faham Okay, maksudnya kat situ 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Kamu juga dalam karbon dioksida, dalam gas karbon dioksida ada 3 atom. Yang mana 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Okay? Dan nitrogen dioksida juga ada 3 atom, yang mana 1 atom nitrogen, 2 atom oksigen. Itu mesti faham. Cikgu nak awak mesti jelas ada berapa atom, okey, kat situ, ataupun nanti kita akan pergi lepas ni melibatkan ion. Okay, so untuk jisim formula relatif JFR bagi sebatian ion. Ingat tu, untuk ion. So yang mana cikgu kata kalau sebatian ion ni nanti penghasilannya daripada ion charge positif dan negatif. Okey, kita tengok yang pertama. Bagi natrium hydroksida. Okey, natrium hydroksida. Okay, yang pertama kita tuliskan ada berapa atom natrium? 1. So maksudnya natrium nilai JAR-nya ialah 23. So 1 atom natrium kali 23. Okay, kali 23. Kemudian tambah, okay, dengan oksigen. Oksigen ada 1. So 1 kali oksigen tadi JAR-nya ialah 16. Okey, tambah. Okey, tambah. Okey, tambah. Okey, dalam kurungan. Okey, dalam kurungan kat situ hidrogen. Hidrogen ada 1 atom hidrogen kali 1. Kenapa kali 1? Sebab JAR, jisim atom relatif bagi hidrogen ialah
1. Okay, boleh rujuk kat sini. Dan bila awak kira, kita dapat jawapannya ialah 40. Okay, ingat tu, bila antara unsur ni, maksudnya unsur dengan unsur kita kena tambahkan. Okey, tapi bila kat sini contoh macam ada AlCl3, yang ni kena darabkan. Okey, kita tengok yang kedua. Contoh yang kedua ialah aluminium klorida. Yang mana aluminium klorida, satu atom aluminium darab aluminium 27. Okey, tutup kurungan, tambah, okey, buka balik kurungan. Aluminium ada 3 atom. Okey, 3 atom aluminium darab dengan JAR bagi aluminium 35.5. Okay, so selesaikan. Okay, tekan kalkulator. Okay, dapat jawapan 133.5. Okay, ni dah ada jawapannya sebenarnya. Cuma cikgu minta awak kena kira juga. So biar lebih mahir. Okay, so kita tengok yang ketiga. Bagi natrium karbonat. Okay, natrium karbonat. Tengok sekarang. Formula dia natrium karbonat Na2CO3. So natrium kat sini dia dah bagi JAR ni 23. So ada berapa atom natrium? Ada 2 kan? Okay, so 2 kali 23. Okay, 2 kali 23 tambah karbon. Karbon tu ada 1 atom karbon darab. Okay, karbon kat situ ada berapa? Nilai dia JAR ni 12. Okay, tambah. Okay, tambah. Okay, dalam kurungan. Okay, kat situ 3 atom oksigen kali dengan 16. Okay, tutup kurungan sama dengan. Okay, so kira nanti So dapat jawapan kat situ. Okay, 106. Okay, seterusnya untuk magnesium sulfat. Okay, magnesium, okay, ada 1 atom magnesium darab dengan, okay, magnesium bagi JAR dia. Okay, iaitu, okay, kalau tak ada rujuk daripada buku teks predictable 24. Okay, so kat situ yang mana tak ada nilai, awak tengok buku teks 24, muka surat 275. Magnesium 24. Okay, tambah dengan sulfur. Okay, sulfur kat situ 1 atom sulfur darab 32 tambah. Okay, tambah. So kat situ ada berapa atom oksigen? So ada berapa atom oksigen? Ada 4. So 4 kena darab dengan 16. Okey, 4 darab 16. So dapat jawapan. Okey, sama dengan. So kira selesaikan. Okey, so dapat jawapan kat situ berapa? 120. Betul? Okey. Okey, cikgu tanya siapa dulu ni? Okey, Ain Nadia. Betul, dah kira dapat tak jawapan sama? Dapat. Dapat Okey, good. Okey, kita tengok pula untuk ammonium karbonat. Okay, bagi ammonium karbonat, okay, tengok sekarang formulanya dalam kurungan NH4. Okay, tutup kurungan 2CO3. So, bila yang dalam kurungan ni awak kena nombor yang berada di luar ni kita darabkan dulu. Maksudnya 1 atom nitrogen kali 2. Okay, maksudnya 4 kali 2, 8. So, kalau kat sini nitrogen ni sebenarnya dia ada 2 atom nitrogen kali, okay, maksudnya nitrogen JAR ni tadi ialah 14. Okay, kemudian tambah. Okay, tambah dengan, okay, untuk hidrogen. Hidrogen ada 8 atom dia. Macam mana dapat 8? Yang dalam kurungan ni kena darabkan. Kalau sini 1 kali 2. Kalau yang untuk hidrogen 4 kali 2. 8 atom hidrogen kali dengan 1. 1 adalah nilai JAR-nya. Okey, kemudian tambah lagi dengan karbon. Karbon ada 1 atom karbon darab dengan karbon tadi ialah nilainya 12. Okey, tambah dalam kurungan. Okey, oksigen ada 3 atom darab dengan 16. Okey, so selesaikan. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, so Danish kira dapat berapa Danish, sama tak 96 ataupun jawapan lain? Dapat. Dapat 96. Okay, good. So kat sini pelajar, kalau satu lagi cara, kalau awak nak buat contoh, kita kira dulu yang dalam kurungannya. Contoh kat situ berapa? Nitrogen kan? Nitrogen kat situ nitrogen tadi ialah 14. Okay, 14 tambah dengan, okey, 4 kali hidrogen tambah 4.
tambah 4. Okey, lepas tu darabkan yang dalam kurungan ni dengan 2 pun boleh. Lepas tu baru sambung seterusnya. Saya rasa sama dapat juga jawapan dia Kalau awak cek balik. Okey. 14 tambah 4 tu 18 kali 2. So 36 sama tadi dengan 14 kali 2. Sama, okey. So ada dua cara lah. Satu sama ada awak kembangkan dulu. Okey, yang nombor yang dalam kurungan ni atau yang macam ni lah awak selesaikan maksud cikgu yang ni. Yang awak buat dulu yang 14 tambah dengan 4. Maksudnya 1 kali 4 ni. Okey, lepas tu darabkan dengan 2. Baru tambahkan dengan yang keseluruhan ni. Dapat juga jawapannya sama, 96. Okey? So boleh buat mana satu. Okey, yang awak boleh ni Okey, kemudian kita tengok. Bagi jisim formula relatif jisim formula relatif untuk natrium thiosulfide. Formula dia Na2S2O3 dot kat situ titik 5H2O. Okey, natrium thiosulfide. Okey, dengan formula. Okey, so ni agak panjang. So kira dia. Okey, sama macam tadi. Okey, natrium kat situ ada 2 atom natrium. So 2. Okey, 2 darab natrium berapa? 23. Okey, kemudian tambah dalam kurungan buka sulfur. Sulfur ada 2 atom sulfur. 2 kali 32. Okey, kemudian tambah kat situ oksigen ada 3 atom oksigen kali 16. Okey, kemudian tambah tambah so dalam kurungan 5 kali maksudnya bagi nilai H2O tu hidrogen 2 kali 1 2 kali 1 tambah dengan 16 terus saja cikgu kira ni caranya awak kira 16 tambah 2 maksudnya 18. Okey, cuba tekan kalkulator dapat tak? Okey, so sama-sama kira kita. Okey, so 18 kali 5 so tambah dengan 16 kali 3. Okey. Okey. Sorry. So dapat tak jawapannya? Okey. Siapa yang boleh respon? Okey, Daniel. Daniel dapat tak kira? Saya dapat 184. 184. Yang lain? Dapat 248. Dapat 248. Okey, cek balik kalau pengiraan tu yang mana salah. Kenapa tak dapat tadi? Yang kat mana salahnya? hidrogen tu macam mana cikgu? Yang hidrogen 5. Hidrogen ni 5. Okey, dia sebenarnya 5 dalam kurungan. Okey, 2 kali 1. Maksudnya untuk hidrogen kan 2 kali 1 tambah 16. So maksudnya 16 tambah 2 terus cikgu kira 18. Faham tak? Oh. So jadi 18 kali 5. Okey, lepas tu baru kira total semua. Boleh semua dapat Oh jadi H2O tu kali 5 lah. Ya, H2O ni semua ni bila nombor yang di hadapan ni kena kali keseluruhannya. Faham so baru dapat. So kalau macam ni 5 kali H2O. 5 kali H2O. Kalau contoh ada 8. So jadi 8 kali H2O. Okey, boleh? H2O tu kita kira macam mana? Sama macam tadi. Iaitu oksigen dia 16 tambah dengan hidrogennya kat situ 2 kali 1. Sebab ada 2 atom hidrogen kali 1 tu sebab JR bagi hidrogen 1. Okey, faham jelas? Okey. So cikgu terus pergi pada kuprum 2 sulfat. Okey, cikgu rasa yang ni pun awak dah boleh buat. Dah nampak cara dia. Okey, tengok kuprum kat situ 64. Satu je kan kat situ ada satu atom. So cikgu tak tulis satu Terus saja 64 tambah sulfur. Sulfur 32. Okey, tambah
Okey, so yang ni adalah berapa atom oksigen? Ada 4 kan? So 4 kali 16. Okey, kemudian baru tambah dengan seterusnya 5 kali H2O. H2O tadi yang mana tadi cikgu kata 16 oksigen tambah dengan 2 jadi 18. Okey, so tekan kalkulator. Sekejap Okey, so cuba tekan kalkulator. Dapat tak jawapan dia? Okey, so cikgu tanya apa ni? Balkis. Balkis dapat tak? Tekan kalkulator yang ni. Panjang sikit ni. Okey. Siapa yang boleh respon? Okay, Hamizan boleh respon, dapat tak? Untuk kuprum 2 sulfat? 250. Okay, good. Okay, betul Alhamdulillah. So jawapannya betul kat sini. So sebab cikgu nak awak kira, takut jawapan yang dibagi ni kadang-kadang salah so kita sama-sama check nanti. Okay, kemudian kita tengok soalan seterusnya Okay, soalan seterusnya dia nak awak hitung jisim, molekul atau formula bagi setiap bahan. Okay, yang pertama kita tentukan dulu. Kalau kat sini dia bagi etanol. Okay, etanol. So ini adalah jenis zarahnya apa? Adakah dia atom, molekul atau ion? Okay, cikgu nak Adlan. Ion. Okay. Ion. Kejap Okay, kejap. Siapa yang boleh respon? Okay, cikgu tanya siapa dulu? Siapa nama? Okay, Iman. Lepas Mizan, Iman. Okay, Iman boleh respon? Etanol ni kalau dia ada, cikgu tanya jenis zarah, dia adalah apa? Atoms, ion atau molekul? Tak ada? Iman? Tak ada. Okey, tak apalah. Daniel jawab lagi. Etanol lah cikgu. Ya, etanol. Etanol. Okey, apa dia? Dia adalah, kalau yang pertama kalau cikgu kata atom dah memang bukan kan sebab dia lebih daripada satu. Okey. So, dia adalah bukan atom, so dia adalah molekul ke ion? Ion. Ion. Okey. So sekarang macam ni. Okey, so kalau sebenarnya etanol ni ialah molekul. Kan cikgu kata molekul ni kebiasaannya memang semua gas adalah molekul. Semua kumpulan alkohol adalah molekul dan etanol ni sebenarnya adalah nama bagi alkohol. Okey? So kalau etanol awak ingat C2H5OH ini adalah molekul. Okay, tapi kalau cikgu kata yang ni, yang kedua ni, zinc nitrate. Okay, zinc nitrate, so ini adalah ion. Kenapa ion? Sebab dia punya cantuman ni tadi pembentukannya daripada charge positif dan negatif. Daripada cation, ion yang bercharge positif dan ion yang bercharge negatif. Okay, so sekarang ni untuk soalan 7A, maksudnya awak kena kira JMR. Okay, cikgu ulang sekali lagi, JMR. Okay, yang ni merujuk kepada JMR. Okay, huruf J, MR. Jisim molekul relatif. Untuk zinc nitrate ini merujuk kepada JFR. Jisim formula relatif. Kalau jisim formula relatif dia kena tengok. Maksudnya zarahnya tu jenis apa? Zarahnya jenis ion. Kalau cikgu kata JAR, so zarahnya apa? Mestilah atom. Yang satu je, single. Contoh cikgu kata natrium. Okey, itu merujuk kepada JAR. Jisim atom relatif. Okey, so untuk yang etanol ni kita tengok cara kira dia sama. Cikgu rasa macam ni awak dah boleh buat lah. Dah kira untuk pengiraan ni 2 kali. Okey, terus saja. 2 kali 12 tambah. Okey, tambah kat situ. Hidrogen ni ada 5 kali 1. Okey, tambah dengan oksigen. Okey, oksigennya ialah 16. Okey, tambah dengan hidrogen 1. Okey, so terus dapat jawapan Okey, so kira. So yang ni tak ada masalah terus dapat 46. Okey, next kita tengok soalan seterusnya zinc nitrate. Okey, zinc nitrate yang ni tadi cikgu kata zarah, ingat ion. Yang mana kalau awak nak kira ini merujuk kepada JFR, jisim formula relatif. Okey, untuk zinc 65. Okey, tambah. Okey, dalam kurungan ni so kalau dalam kurungan, okey, so cikgu suka kita kembangkan dulu nombor ni. Maksudnya nitrogen
ada 1 kali 2. So maksudnya dia ada 2 atom nitrogen kali kali 14. Okey, kemudian tutup kurungan tambah buka balik kurungan untuk oksigen 6 atom. 6 atom oksigen kali dengan kat situ 16. So sama dengan dapat jawapan. Tik tik tik. Boleh. So yang mana kira? Hanan pula. Hanan dah kira belum untuk zinc nitrat? Dapat tak jawapannya sama? Dapat. Good. Alhamdulillah. So dah boleh jawab. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni soalan 8 lebih panjang, iaitu dengan formula. Dia minta awak kira JFR, Jsim formula relatif. Gariskan apa yang dia nak. Kat situ merujuk kepada JFR. Sama juga yang ni, JAFR. Iaitu yang merujuk kepada formula kimia bagi kalium heksa cyanoferrate 3. Dengan formulanya pun memang sangat panjang. Ni memang nanti kena hafal semua formula ni. Dalam tajuk ni memang kena banyak menghafal. Selain daripada formula pengiraan, formula ion. So iaitu formula dia K3Fe dalam kurungan Cn tutup kurungan dia 6. So maksudnya awak kira sama macam tadi cikgu terangkan. Tengok JAR dia berapa, terus buat. Kalium. Kalium ada 3 atom kali dengan untuk kalium 3 plus 9. Tambah dengan ferrum. Ferrum ada 1 atom ferrum. 1 atom ferrum kali dengan 56. Kalau yang mana dah ni terus buat, terus kira. Nanti cikgu tanya jawapan dia. Cyanida C tu, C karbon karbon kat situ ada 6. 6 kali, karbon kat situ ialah 12. Tambah, dengan nitrogen. Nitrogen Nitrogen dia ada berapa? 6 juga. So 6 kali nitrogen 14. So dapat tak jawapan dia? Siapa yang kira? Farhana. Farhana dapat tak jawapan? Cuba kira. Saya tengah kira cikgu. Sekejap. Yang mana yang dah kira? Siapa? Yang dah kira? Farhana tengah kira. Ada yang dah dapat jawapan? Dah dapat. Dapat. Mira dapat. Sama tak? 329. Sama. Sama good. Chang dapat tak? Farhana dapat? Dapat. Good. Alhamdulillah. Saya dapat. Dapat good. Boleh. Thank you. Respon. So maksudnya tak ada masalah. So cikgu nak jangan careless dalam pengiraan ni memang senang. Ini memang yang paling senang dalam mengira JMR, JFR ni mudah je. So cikgu tak nak awak buat kesilapan. Sama juga untuk formula kimia bagi ammonium nitrat. Ammonium nitrat iaitu NH4NO3. So sama juga. Kalau awak nak senang sekaligus je awak kira ada berapa nitrogen pun boleh. Caranya awak kira ni berapa? 1, 2. So ada 2 atom nitrogen. 2 kali. Contoh 2 kali nitrogen kat situ 14. Kemudian tambah dengan hidrogen ni ada berapa? 4 kan? So 4 atom hidrogen kali dengan 1 tambah tambah dengan oksigen ni ada berapa? 3. So 3 kali 16. So dapat jawapan. So yang ni pun cikgu rasa tak ada masalah, boleh buat. Ataupun nak kira satu-satu. 14 tambah 4 tambah 14 tambah 0, maksudnya 3 kali 16 So dapat jawapan yang sama. So itu dalam pengiraan JAR, JMR, JFR. Istilahnya tu cikgu ringkaskan. Jsim atom relatif tadi JAR, JMR Jsim molecule relatif, dan satu lagi JFR, Jsim formula relatif. Awak ingat kalau JAR untuk atom, untuk zarah atom. Kalau JMR zarah untuk molekul. Kalau untuk JFR Jsim formula relatif untuk ion. Jelas kemudian kita tengok dalam konsep mol. Konsep mol kita lihat dulu.
dalam konsep mol ni kita lihat dulu untuk maksud dia. Okay, yang mana maksud mol adalah jumlah bahan yang mengandungi bilangan zarah. So bila sebut je bilangan zarah ni awak dah mesti ingat. Dia mesti merujuk kepada AIM. Ingat tu cikgu kata Kalau bilangan zarah je mesti awak dah gariskan, awak dah tahu. Okey, yang ni mesti akan ditanya berkaitan atoms, ion, molekul. Yang sama. Okey, yang sama dengan bilangan atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Okey, dia guna kaitannya dengan karbon 12 yang sama dengan bilangan atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Yang mana unit kita guna mol, MOL ejaan dia. Dan untuk tajuk ni pula kita akan lihat nanti yang mana bilangan mol dengan pemalar Avogadro. Yang ni nilai dia tetap sama. Okey, tak berubah. Okey, yang mana dia merujuk kepada jumlah zarah dalam satu mol bahan yang nilainya ialah ni 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, ni tetap nilai dia. Okey, contoh yang mana kita lihat. Bila cikgu kata tadi jenis zarah, ingat balik A, I. Okey. Okey, sekejap Cikgu tak dengar. Oh, sorry. Okey, sorry cikgu ter-off. Okey pelajar, sorry tak dengar Okey, terima kasih. Okey, sorry. So yang pertama ni tadi cikgu kata untuk jenis zarah, okey, untuk merujuk kepada atoms, ion, molekul. So awak tengok balik, kalau atom maksudnya dia merujuk kepada 1 mol atom natrium. 1 mol atom natrium yang mana 6.02 kali 10 kuasa 23 atom. Okey, kena ubah kat situ je lah. Kalau untuk molekul, 1 mol molekul dia ada 6.02 kali 10 kuasa 23 molekul air. Untuk ion, 1 mol ion dia ada atau mengandungi 6.02 kali 10 kuasa 23 ion magnesium. Okey, so sekarang kita tengok formula yang pertama ni. Okey, bilangan zarah. Okey, bilangan zarah ni nanti merujuk kepada bilangan atoms, bilangan ion, bilangan molekul. Okey, yang mana bilangan zarah, formula dia bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Okey, Na. Atau dalam ringkasan dia, Na ni nombor Avogadro. Okey, untuk yang pertama kita tengok jenis zarahnya bagi atom. Okey, yang pemalar Avogadro ni sama, tetap sama, 6.02. Ingat kali 10 kuasa 23. Yang ni dia akan bagi. Okey, kita tengok dulu cara pengiraan untuk jenis zarah, okey, iaitu atom. Okey so yang ni cikgu rujuk kalau buku tu muka surat 39 pelajar. Okey, kita tengok untuk pertama atom. So yang pertama dia dah bagi bilangan mol. Okey, dia dah bagi bilangan mol untuk lithium iaitu 3 mol. Okey, so sekarang ni untuk nak mengira bilangan
atom, okey. Okey, kita tengok semula untuk bilangan atom tadi. Okey, awak nak kira bilangan atom, okey, bermaksud dia merujuk kepada tadi ni, bilangan zarah. So, bilangan mol kita kena Sorry, saya ada kelas. Okey, sekejap So, sekarang ni untuk nak cari bilangan atom, so awak tengok bilangan mol. Okey, bilangan mol ni tadi 3 mol. Okey, so darab dengan, terus saja guna formula. Okey, nombor Avogadro 6.02 kali 10, okey, 10 kuasa 23. Okey, 10 kuasa 23. Ni cikgu nilai dia ni kecil patutnya nombornya. Okey, so terus dapat jawapan ni. Cuba kira dapat tak? Okey, boleh? Okey, so sekarang ni awak tengok kalau bilangan zarah ni tadi cikgu nak awak ingat dia mesti merujuk kepada bilangan atoms, bilangan ion, bilangan molekul. So sekarang ni kita nak kira bilangan atom dulu. So kalau nak cari bilangan atom, okay, maksudnya bilangan mol darab pemalar Avogadro. Tapi kalau cikgu nak awak kira pula cari bilangan mol. So awak nak cari bilangan mol ni pula maksudnya bilangan zarah yang awak dah dapat ni jawapannya bahagi dengan pemalar Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23. Nanti awak akan dapat balik jawapannya 3 mol ni. Okey? Boleh Okey, so untuk yang kedua. Okey, untuk kalsium. Okey, kat sini dia bagi atom kalsium. Dia dah ada kat sini untuk bilangan atom. Okey, sorry. Dia dah bagi bilangan atom. So sekarang, okey, awak nak cari pula bilangan mol. Okey, so nak cari dia macam mana? Okey, nak cari bilangan mol. Okey, bilangan mol. Formula dia. Maksudnya bilangan, okay, tengok balik formula tadi, bilangan zarah, maksudnya kat sini merujuk kepada bilangan atom bahagi dengan 6.02 okay, kali 10 kuasa 23. Okay, 10 kuasa 23. Ini cikgu jarakkan Okay. So awak akan dapat balik kat situ awak kena kira lah. So bilangan atom ni kat sini 1.024. Okay, bahagi dengan kalikan dengan 10 kuasa 23 bahagi 6.02. Okay, dapat tak? Tak ada masalah kan? Boleh So kat situ 1. Okay, 1.204 okay, kali 10 kuasa 23 bahagi 6.02 kali 10 kuasa 23. Okay, boleh? So dapat kat situ bersamaan jawapannya kita dapat okay 0.2 mol. Okay kan? 0.2 mol MOL. Okay, unit mol. Okay, boleh? Setakat ni okay So cikgu nak formula ni tadi yang awak mesti take note. Okay, mesti ingat tu. So yang mana bilangan zarah ni cikgu ulang sekali lagi dia boleh merujuk kepada bilangan sama ada atom. Okay, atau dia boleh tanya bilangan bilangan ion ataupun dia nak bilangan molekul. Sama je. So guna formula yang ni, formula pertama ni. Kalau soalan ditanya berapakah bilangan ion, so formula dia mesti yang ni juga. Bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Okey? Kalau ditanya berapakah bilangan molekul, okey, so sama juga. Bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Okey? So yang zarah ni penting. AIM yang cikgu kata. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia minta soalan nombor 10 pelajar. Okey, yang mana belum ada buku modul, cikgu nak awak catat nanti dekat kertas atau buku kimia. Okey, berapakah mol atom, okey nampak berapakah mol atom magnesium yang terdapat dalam 5.02 kali 10 kuasa 21. Okey, bermaksud kat sini dia nak awak cari bilangan mol. Okey, so tengok balik.
Nak cari bilangan mol, tulis balik formula. Nak cari bilangan mol, formulanya bersamaan bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okay. So kat situ bahagi dengan pemalar Avogadro. Okay. Ataupun kat situ NA tadi yang 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, boleh? Berapakah mol atom magnesium yang terdapat dalam 5.02? Okey, dapat tak kat sini? So, 5. Okey, cikgu minta yang respon, yang mana dah kira? Siapa dah kira Sekejap. Dah, okey. Iman, dapat berapa Iman? Sekejap Ibu. Oh, tengah kira. Sebab kalkulator saintifik cikgu ni tak ada dah pula. So 10 kuasa 23 tu boleh guna? Tekan E. Kalau boleh pun tekan E pun okey. Siapa lagi? Okey, Danish dah kira belum? Belum. Okey. 8.33 tapi. Dia dapat kalau macam kalkulator tu kadang 0.000 macam tu kan? 0.0 Okey, 8.338 tu kita hampirkan pada 2 tepat berpuluhan, so dapat 8.34 kan? Kali 10 kuasa negatif 3 mol. Betul tak? Ataupun kalau nak tukar tu, contohlah kalau dalam kalkulator kadang 0.008 kan macam ni tak silap. 0.12 3 0.0834 macam ni tak silap. Ataupun 833 tadi So kita hampirkan. Betul tak ni? Yang kira guna kalkulator? Apa lagi? Saya dapat macam itu. Saya dapat 8.338. 8.338 kan? So tak apalah, hampirkan kepada, okey, maksudnya kita hampirkan kepada 2, kalau kat situ 0.084 contoh mol, ataupun 8.34 8.34 1 2 3 kali 10 kuasa negatif 3. Okey, so faham kat sini formula ni cikgu minta okey awak gunakan. Okey, soalan kedua ni B, berapakah atom yang terdapat dalam 1 mol atom hidrogen? Sekarang dia tanya berapakah atom yang terdapat dalam 1 mol atom hidrogen. Okay, so macam mana nak kira? Dia tanya berapakah atom. So kalau berapakah atom, dia merujuk kepada, okay, apa dia? Kalau berapakah atom, ini merujuk kepada bilangan zarah. Okay? So cikgu nak awak tahu kat situ gariskan tu. So kat sini dia merujuk kepada bilangan zarah. So bilangan zarah iaitu formulanya tadi. Okay, nak cari bilangan zarah, bilangan mol, kita darab dengan nombor Avogadro. Nombor Avogadro 6.02 kali 10 kuasa. Ni sebab cikgu tak boleh nak buat tu 23. So maksudnya bila dia bagi kat situ berapa mol? So dia dah bagi dah nilai tu. 1 mol. So tulis 1 mol darab 6.02 kali 10 kuasa 23. So dapat jawapan yang sama iaitu menunjuk pada atom. So sekarang dalam soalan ni cikgu minta awak mesti kenal pasti apa kehendak soalan, apa yang dia nak. Adakah dia nak bilangan zarah? Kalau macam ni kan, bila berapakah atom, berapakah molekul, itu mesti merujuk kepada bilangan zarah. Okey? Kalau dia tanya berapakah mol, itu memang confirm dia tanya bilangan mol. So kalau bilangan mol, ingat tu bilangan mol, bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okey?
So kita tengok soalan kedua, sambung. Okay, bagi molekul pula. Okay, bagi molekul sama, sebenarnya formula ni sama dengan yang atas, cuma kita ubah aja ni bilangan molekul. Bilangan molekul bermaksud bilangan zarah juga. Darab bersamaan bilangan mol darab nombor Avogadro. Okey, cuma yang tadi cikgu kata ni bilangan zarah ni dia pecahkan kepada 3. Bilangan atom, bilangan ion, bilangan molekul. So sekarang merujuk kepada bilangan molekul. So bilangan molekul kita tahu formulanya bilangan mol darab nombor Avogadro. Kalau dia tanya bilangan atom, kena tengok berapa bilangan molnya darab dengan nombor Avogadro berapa. Maksudnya darab lagi dengan berapa atomnya. Okey, nanti cikgu akan terangkan lepas ni. Kita tengok contoh soalan ni Okey, soalan 2.2. Okey, cikgu minta tolong kalau ada highlightkan. Dia dah bagi bahannya ialah hidrogen. Hidrogen dia dah bagi bilangan mol 2 mol. So nilai mol kita dah ada. Soalan dia nak bilangan molekul. So bilangan molekul formulanya bilangan mol darab nombor Avogadro. Kalau bagi molekul hidrogen ada berapa ni kat sini? Ada satu je molekul. Okey, macam ni cikgu nak awak ingat. Okey, macam kita dalam satu kelas. Dalam satu kelas ada berapa orang pelajar kat situ. Contoh So yang tu kita panggil macam dalam satu kelas tu kita panggil istilahnya molekul. Okey, kemudian ada berapa atom. Maksudnya dalam satu kelas tu ada berapa pelajar lelaki, berapa pelajar perempuan. Itu kita pecahkan tu merujuk kepada atom. Okey, so sekarang ni kalau cikgu nak awak kira bilangan molekul, tengok sekarang. Nak cari bilangan molekul, bilangan mol darab nombor Avogadro. Okey, so bilangan mol dia 2. Darab 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, lepas tu kena tengok ada berapa molekulnya. Okey, yang ni kita anggap hanya satu molekul. So that's why 2 kali 6.02 kali 10 kuasa 23 kali 1. Merujuk pada satu molekul. Dan kalau kat sini merujuk kepada bilangan atom, awak kena pecahkan lagi. Dalam satu molekul tu ada berapa atom. Contoh kan nanti kita tengok kalau dalam gas karbon dioksida. Dalam gas karbon dioksida, formula dia CO2, dia kira satu molekul tapi ada berapa atom. So nanti kat situ kena kira lah. CO2 maksudnya ada 3 atom dalam karbon dioksida. Okey, kita tengok sekarang. Kalau untuk bilangan atom, untuk hidrogen, 2 kali 6.02 kali 10 kuasa 23 kali 2. Kenapa nak kali dengan 2? Sebab ni ada 2 atom dalam satu molekul hidrogen. Okey, yang ni yang penting sangat. Awak kena faham Okey, so kat situ that's why 2 kali 6.02 kali 10 kuasa 23 kali lagi dengan 2. Okey? Okey, seterusnya kita tengok untuk gas klorin. Okey, untuk gas klorin kat sini, dia dah bagi bilangan molnya. So kita gunakan formula bilangan mol darab nombor Avogadro. Okey, tulis balik. Bilangan mol darab nombor Avogadro Na. Na. Okey, kemudian darab dengan ada berapa molekul? Kat sini masih lagi satu molekul. Okey, masih lagi satu molekul. So, awak kena kira kat situ bersamaan 1.2 mol. Okey, darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, 10 kuasa 23 Okey, kemudian kali 1. Kali 1 tu sebab hanya ada satu molekul. Okey, so awak kira kat situ. Sekejap 6.02. Okey, so ada kalkulator terus tekan kalkulator. 6.02 kali 1. Okey, so kita dapat 7.224. Okey, so awak boleh tulis kat situ. 7, ni cikgu kira tadi dapat 7.224. Betul. Kali 10 kuasa 23. Okey, macam tu cikgu jarakkan sikit lah. 10 kuasa kecil je. 23. Okey, so sekarang ni sama. Kalau awak tengok dalam gas klorin kita dah nampak. Ada berapa atom? Dia sama macam tadi. Okey, so dia ada
Iman respon 2 kan? Okey. So sama, cara yang sama awak buat. Okay, gunakan formula yang tadi kita nak cari untuk cari bilangan atom, bilangan mol, darab dengan nombor Avogadro. Okey, so bilangan mol dia 1.2 mol darab dengan pemalar Avogadro. Cikgu tulis Na je awak tulis penuh. Maksudnya 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, kali dengan darab dengan 2. Sebabnya dia merujuk kepada 2 atom. Itu yang penting awak kena darabkan. Okay, so that's why kita dapat jawapan 1.44 ni So daripada 7 point ni kita darab dengan 2. Okay, kita dapat 1.44 kali 10 kuasa 24. Okay, boleh? Okay so untuk gas nitrogen. Okay, sekarang kita tengok soalan ni pula. Okay, kalau tadi dia nak bilangan molekul, sekarang nak cari bilangan mol. Okay, bila dia bagi bilangan molekul, okay, nak cari bilangan mol, gunakan macam ni. Nak cari bilangan mol, bilangan molekul bahagi dengan nombor Avogadro. Okay, yang ni cikgu tuliskan, nak cari bilangan mol. Okay, kita nak cari bilangan mol. Okay, bersamaan. Okay, bersamaan bilangan. Okay, kat sini untuk pada bilangan zarah iaitu bilangan molekul lah, betul? Bahagi. Okay, bahagi dengan nombor Avogadro. Na ni nombor Avogadro. Okay. So, terus saja. Tengok kat situ So, bilangan molekul ni 1.2 kali 10 kuasa 10 kuasa 24. Okay, bahagi dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Okay, kira dapat tak? Dapat 1.9933. Okay. So, dapat bersamaan kita hampirkan jadi berapa? 2. Okay, good. 2 mol. Okay. So, yang lain cikgu harap boleh dapat? Yang lain, okay. Okay, so sekarang ni awak tengok. Kita pergi pula nak cari bilangan atom. Okay, bila nak cari bilangan atom, so bilangan mol, okay, bilangan atom, bilangan mol darab pula dengan nombor Avogadro. Okay, kemudian kita tengok dalam gas nitrogen ada berapa atom? 2. Okay, ada 2. Okay, good. Okay, ada 2. So kat situ kena tahu maksudnya dalam setiap satu molekul tu awak kena faham ada berapa atom. Okay, so kat situ, okay, tuliskan jawapan dia. Okay, nak cari tadi bilangan mol dah dapat tadi 2. 2.0 mol darab, kecil 0 mol darab dengan 6.02, cikgu tulis Na je Okay, awak tulis penuh 6.02 kali 10 kuasa 23 kali 2. Okay, so dapat jawapan. Okay, kita pergi soalan C pula. Okay, dalam soalan C dia minta, okay, dia dah bagi bilangan molnya. Okay, kemudian dia nak bilangan molekul. Okay, so maksudnya nak cari bilangan molekul kat sini merujuk kepada bilangan mol. Okay, nak kiranya bersamaan bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, darab lagi dengan nombor Avogadro, darab dengan ada berapa molekul dia? Kalau amonia hanya 1. Okey, 1 molekul. So terus sajalah 0.075 mol. Okey, darab nombor Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23 kali 1. Okey. Merujuk pada 1. Tapi kalau untuk yang ini macam mana? Okey, maksudnya kalau yang ni awak kena kali dengan berapa? Kalau dia nak bilangan atom ni. Nak darab dengan berapa? Berapa tu? Dalam ada berapa? Bilangan atom. Ada 3. Okey, dalam amonia. Okey, tengok sekali lagi. Amonia formula dia NH3. Maksudnya ada
satu atom Empat. nitrogen tambah 3. So 1 tambah 3 ada 4. Okey? So maksudnya pengiraannya nanti 0.0 0.075 sama je. Okey, darab dengan mol, darab dengan tu tadi berapa? 6.02 kali 10 kuasa 23 kali kat situ. Okey, darab kat situ ada berapa atom? Ada 4. Okey, macam tu Ini bukan 23 kali 4 maksudnya 10 kuasa 23. Okey, boleh? Okey dapat tak jawapannya? Okey. So cikgu tanya, Amira boleh respon? Dapat. Okey, Iman dapat Okay, thank you yang Atik boleh respon Atik? Dapat. Dapat Okay, good. Okay. Cikgu, tapi kenapa gas klorin tu bilangan atom dia 2 je? Macam mana? Kenapa gas klorin tu bilangan atom dia 2 bukan 3? Okay, kat sini kenapa 2? Kat sini kenapa 2 kena tengok? Kena tengok kat sini sebab klorin ni dengan formula dia kan Cl2. So dikira 2 atom. Okey, awak kena faham bila dalam bentuk gas ni, contoh kan gas oksigen, gas hidrogen, dia mesti wujud secara dwi-atom. Dwi-atom tu maksudnya 2. So kalau nitrogen, bila kita sebut je gas nitrogen, memang terus awak dah tahu, okey mesti formula dia N2. Kalau cikgu sebut je gas hidrogen H2. Okey, tapi kalau cikgu sebut hidrogen sahaja unsur satu tu yang dalam jadual berkala, dia kira satu atom. Tu kena faham betul-betul. Atom, molekul, ion ni. Yang cikgu kata AIM. Faham tak? Okey, kalau contoh kan cikgu kata satu molekul karbon dioksida ada 3 atom. Maksudnya 3 atom tu nanti kalau kita pecahkan, maksudnya 2 atom hidrogen, satu atom karbon. Okey, kalau macam amonia ni kan, cikgu ulang sekali lagi. Kalau untuk amonia, awak kena tengok betul-betul. Kalau dia nak kita minta, kalau dia minta sebenarnya berapa atom untuk nitrogen, contoh so kena darab dengan 1. Sebab ni dalam amonia dia ada 1 atom nitrogen dan kat situ ada berapa? 3 atom hidrogen. Nampak? So bila kita totalkan 3 tadi tambah 1, that's why kita darab dengan 4. Tapi kalau dalam soalan memang dia nak berapakah bilangan atom? Contoh dia merujuk kepada hidrogen dalam amonia, yang ini kena tukar darab 3. Faham? Faham. Okey, kalau kat sini merujuk kepada bilangan atom bagi amonia, merujuk semua ni amonia, that's why kita darab 4. Itu beza dia. Kalau tadi sekali lagi cikgu kata, kalau dia nak berapakah bilangan atom bagi nitrogen. So kalau nitrogen kat sini automatik kita darab 1. Tapi kalau dia nak berapakah bilangan atom, bilangan atom hidrogen dalam molekul amonia, ini kena darab dengan 3. Macam tu. Sebab yang ni secara umum dia merujuk kepada amonia, that's why darab 4. So yang ini nanti pelajar ada dalam buku modul yang kedua, yang modul hitam tu. Cikgu minta awak nanti buat sebab dia ada pecahan. Kalau awak perasan kan, memang awal-awal kalau nak buat terus memang macam tak faham. Tapi bila cikgu dah terangkan ni, cikgu rasa awak dah boleh buat untuk yang soalannya seterusnya. InsyaAllah. Sebab bila formula awak dah boleh ingat, dah boleh buat, dah faham formula tu, cikgu minta awak listkan formula dulu. So yang ni nanti dah senang. Okay, memang tajuk bab 3 ni sangat banyak pengiraan dan sangat penting. Cikgu nak mesti boleh kuasai yang bab 3 ni terutamanya pengiraan. Okay, nanti lepas tu kita nak buat formula. Nak buat formula kimia. Formula kimia ni nanti awak kena hafal senarai nama ion. Senarai nama ion tu nanti cikgu akan bagilah. Okay, awak hafal dulu, nanti kita akan buat macam mana nak buat formula. Okay. So kita tengok soalan 12 sikit lagi ni. Cikgu habiskan sikit lagi. Okey, untuk soalan 12 nanti cikgu pilih 1 ke 2 soalan, lepas tu awak buat sendiri. Lepas tu cikgu nak pergi ion sikit
Okey, kita tengok bilangan mol air yang hadir dalam molekul air iaitu dalam 9.0 kali 10 kuasa 23. So kalau awak tengok ni pun awak dah tahu dia nak bilangan mol. Kemudian dia dah bagi bilangan zarah. Kalau awak tengok aja macam ni kan 9.02 kali 10 kuasa 23 itu mesti nak kaitkan dengan pemalar Avogadro. So kita terus saja tuliskan formulanya. Nak cari bilangan mol, okey, bilangan mol bersamaan bilangan zarah, okey, bilangan zarah. Okey, zarah tu tadi yang merujuk kepada atoms, ion, molekul bahagi nombor Avogadro. Okey, ingat tu. Kalau clue dia senang aja. Kalau awak tengok bila dia bagi je macam ni kan, ini adalah bilangan zarah. So kalau bilangan zarah partner dia mesti dengan nombor Avogadro. Nombor Avogadro yang 6.02 kali 10 kuasa 23 ni. So bila awak terus saja kat situ, so bilangan zarah ni tadi 9.02 kali 10 kuasa 23 bahagi. Okey, bahagi 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, tekan kalkulator. Dapat tak? Dapat tak? 1.498. Okey, 1.498. Okey, tak apa. Awak tulis jawapan awak 1.498. Kalau untuk yang kita biasa pengiraan, ambil yang 1.498 dulu. Tapi kalau macam jawapan tu biasa dihampirkan lah kat sini. 1.5 mol ni Okey, sama juga nanti untuk soalan B. Soalan B yang ni cara dia sama dengan soalan A. Nanti awak buat sendiri Kemudian dia sama formula. Untuk yang ni, dia nak bilangan molekul, tukar balik. Nak cari bilangan molekul, bilangan mol. Okey, bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, so tengok balik daripada formula. Okey, yang nombor B sama dengan A. Okey, untuk yang soalan C ni, okey, awak nak cari bilangan molekul. So hafal dah formula. Bilangan molekul bersamaan, okey, bilangan mol, okey, darab Avogadro. Okey, nombor Avogadro. So kalau kat situ bilangan mol dia dah bagi. Okey, sebab dia kat sini dia tanya bilangan molekul. So kita tak payah darab dengan, contoh nak darab dengan 4 ke, tak ada. Tapi kalau soalan ni berapakah bilangan atom dalam 1 mol amonia, kena darab dengan 4. Okey, faham? Boleh faham Kalau cikgu soalan ni berapakah bilangan atom nitrogen dalam 1 mol amonia, kena darab dengan 3. Okey, so kalau kat sini 1 mol, 1.0 mol, okey, darab dengan nombor Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, darab dengan hanya 1. Sebab 1 kenapa? Merujuk kepada molekul. Tapi kalau dia nak atom, kena darab dengan 4. Kalau dia merujuk kepada atom hidrogen, kena darab dengan 3. Okey pelajar faham? Okey, kemudian kita tengok soalan yang ion pula. Okey, kita tengok So kalau ion ni pula dia kena pecahkan ion. Kalau tadi atom, okey, kita pecahkan dalam molekul tu atomnya. Okey, ion pula awak tengok magnesium klorida. Dalam magnesium klorida awak tengok ada apa ni? Ada satu ion magnesium dan 2 ion klorida. 2 ion klorida. So bila dia nak bilangan setiap ion tu awak kena pecahkan. Masa tadi cikgu kata. So kita tengok balik. Formula sama. Okay, nak cari bilangan ion. Okay, bilangan ion tadi merujuk kepada bilangan zarah Kalau secara umumnya merujuk pada bilangan zarah. Okay, sekali lagi kita tulis. Untuk formula bilangan zarah, okey, bilangan zarah bersamaan bilangan mol, okey, darab dengan nombor Avogadro. Okey, darab dengan nombor Avogadro. Okey, Na. Kemudian kat sini terus saja. Kalau ni kan 2 mol darab dengan nombor Avogadro darab 3. Okey Sebab kat sini dia merujuk kepada bilangan ion dalam sebatian. Okey. So kat situ dalam sebatian. So ada berapa ion dia? So kat situ merujuk pada 3.
Faham tak ni pelajar? Cikgu nak awak tengok betul-betul sebab ion ni dia complicated sikit sebab dia kena tengok. Kalau kat dalam magnesium klorida sebenarnya dalam sebatian ni ada 3 ion yang mana pecahannya 1 ion magnesium, okey, 1 ion magnesium dan 1 ion klorida. Kita panggil. Okey, so maksudnya bilangan mol sama. Okey, kalau untuk seterusnya ni kalau tengok natrium oksida, okey, so maksudnya kalau dalam ion dalam bilangan ion dalam sebatian bagi natrium oksida dia ada 3 juga. Ada 3 ion. Bermaksud kalau awak nak kira kat sini, sekejap cikgu buatkan satu contohnya. Okey, persamaan terus Okey, bilangan mol 0.45 mol. Okey, darab dengan nombor Avogadro, okey, 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, kemudian kat sini kena darab dengan 3. Okey, kenapa darab dengan 3? Sebab bilangan ion dalam sebatian ni ada 3. Bermaksud 2 ion natrium, 1 ion oksida. Ni cikgu ulang saya lagi, ada 2 ion natrium, 1 ion oksida. Dan kalau kat sini pengiraannya kena buat macam mana? Okey. Ya. Okey. Okey, sekejap tadi yang cikgu ni yang tadi cikgu kata ni, so awak kena buat sekejap tadi hilang pula. Okey. So, yang ni awak kena kira macam ni, 0.45 okey, mol. Okey, darab dengan nombor Avogadro 6.02 kali 10 okey, 10 kuasa 23. Okey, darab dengan okey, ada berapa tadi ion natriumnya? Ada 2. So, darab dengan 2. Boleh. Kalau yang ini pula okey, sama. Okey, 0.45 mol darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, kena darab dengan okey, ion oksidanya ada 1. Yang ni tadi cikgu kata darab dengan, dah hilang tadi yang kita buat ni. Okey, 0.45 darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23 darab darab dengan ada 3. So kena pecahkan tu lah. Boleh? Ada kena tengok betul. Okey, kalau aluminium klorida ni dia dah jadi 3 juga. Okey, dia ada 3 ion tapi kalau kita nak pecahkan dia ada 1 ion aluminium, 3 ion klorida. Ya. Okey, boleh? So nanti yang ni awak nak buat juga. Sama macam yang tadi cikgu tunjuk ni. Tukar je. Kalau kat sini tukarlah 0.14 mol. Okey, darab 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, kali dengan 4. 3 tambah 1, 4 Ada 4 ion dia. Dapat tak? Cuba kira kalkulator. Siapa yang kira? Okey. Yang dah kira, Hanan dah kira belum? Hanan tak ada. Daniel dah kira? Dah. Okey. 3.37 dapat. Dapat 3.3712. Okey. Sama Sama. Okey, dapat. Alhamdulillah. Okey. Yang tak dapat tolong nanti cikgu minta kalau tak faham tu tanya. Okey. So Balkis Atik semua dapat Okey, Adlan dapat kalau tak boleh guna mic tak apa. Chat Okey, dapat. Okey, alhamdulillah. Okey. So sekarang ni pelajar untuk yang ion aluminium ni nanti, okey, so awak akan buat sama macam tadi cikgu terangkan, bilangan mol darab nombor Avogadro. Okey, darab dengan nombor Avogadro. Okey, Na je cikgu buat. Okey, nombor Avogadro. Awak kena tulis penuh tau. Okey. Lepas tu
ada berapa ion aluminiumnya, darab dengan 1. Kalau untuk ion klorida, okey, ion klorida iaitu dia kena buat 0.14 darab dengan nombor Avogadro. Okey, dia kena darab dengan ada berapa 3. ion klorida? Ada 3. Okey, so nanti kira dapat tak? Okey, yang mana ada kalkulator tu seorang terus kira. Siapa? Okey. Danish dah kira dapat tak Danish untuk yang soalan B2? Okey, tak ada. Senyap dah. Okey, tak ada. Okey, tak apa. Siapa lagi cikgu belum panggil nama hari ni? Sikit. Seri Auni okey tak? Boleh? Boleh Okey, Alhamdulillah. Okey, Amira boleh? Boleh. Ya. Ada soalan? Okey, Amira okey. Syahira Ain okey tak? Okey, Vun okey Okey. Cikgu sebenarnya nak ambil berapa nombor puluhan ni? Okey, sekarang ni kalau ikutkan yang jawapan akhir ni, awak tengok titik perpuluhan dia ambil dalam 2 selepas ni. Kalau macam ni kan contoh dapat berapa? 2.5 berapa? 284. 584 kan? 584 dapat? 528. Ya, kejap cikgu kira balik. Dapat berapa? Sorry. 0.14 ada ni 6.02 darab dengan 3. 2.5284 kan? Okey. Boleh ambil kepada 3 tempat perpuluhan dulu. Kalau kat sini 2.5, kalau kat sini kan ambil 2.528. Okey, ambil 2.528. Okay, tambah yang tu kan. Okay, 2.528 kali 10 kuasa berapa? 23. Okay? Okay, so nombor 14 pun agaknya boleh jawab tak? Ni dah soalan ni dah makin ni. Okay, cikgu pilih lah pilih-pilih soalan nanti awak kena buat. Okay, soalan nombor 14 ni, soalan 14A. Okay, cari bilangan ion. Macam ni kan? Gariskan dulu. Caranya awak gariskan dulu. Bilangan ion natrium. Ni nampak. Sekarang ni dia dah merujuk kepada ion yang lebih spesifik iaitu ion natrium yang hadir dalam 0.5 mol natrium oksida. So, pertama kita cari bilangan, okey. Kita nak cari bilangan ion. Bilangan ion maksudnya merujuk kepada darah tadi. Okay, bersamaan bilangan mol kan darab dengan nombor Avogadro. Okay, so kira kat situ 0, bilangan mol dia dah bagi 0.5 mol. Okay, darab dengan nombor Avogadro dia. Okay, 6.02 kali 10 kuasa 23. Okay, darab. Okay, ion natrium ni ada berapa? 2. Ya, ada 2. Okay, nampak? Dia ada 2. So kat situ kena tengok betul-betul. Na2O. Maksudnya ada 2 ion natrium, 1 oksigen. Kalau dalam soalan ni cari bilangan ion oksida yang hadir dalam 0.5 mol natrium oksida. So kena darab dengan 1. Okay? Kita tengok soalan B pula. Okay, jika kat situ dia kata 0.4 mol cuprum klorida dilarutkan dalam 1 bikar, kira jumlah bilangan ion yang terdapat dalam bikar. Okey, so dia nak bilangan ion. So bila nak cari bilangan ion, okey, maksudnya tadi bilangan ion, okey, bersamaan, okey, bilangan mol, okey, darab dengan tadi nombor Avogadro. Okey, biasakan tulis formulanya biar untuk awak mudah ingat untuk permulaan. Okey, so bilangan mol dia 0.4 mol. Okey, darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, so nak darab dengan berapa ni? 3. Okey, good. Pandai. Okey, kali 3. Sebab dia merujuk kepada
yang terdapat dalam bika tu keseluruhan. Okay, good Daniel. Okay, boleh Senang kan? Boleh, Alhamdulillah. Okey nanti kalau untuk soalan yang C ni pun lebih kurang juga. Satu botol yang mengandungi 4 mol molekul oksigen. Okey, dia sebenarnya berapakah bilangan molekul? Bilangan molekul merujuk kepada ni nampak sekarang ni dia spesifik bilangan molekul oksigen. Okey, maksudnya bilangan mol dia 4 darab dengan 6.02 kali 1 je lah sebab bilangan molekulnya ada 1. Okey. So yang ni cikgu nak awak mesti gariskan. Okey. Kalau macam ni dia tanya berapakah atom oksigen yang terdapat dalam botol. So yang ini dia kena spesifik lah. Iaitu ada berapa? Ada 2. Okey, cikgu ulang sekali lagi Kalau macam ni awak nak cari bilangan molekulnya. Okey, kita tulis balik formula. Nak cari bilangan molekul bersamaan bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Okey, so bilangan molnya kita dapat tadi ialah memang dah diberi 4 mol. 4 mol darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, 10 kuasa 23 kali dengan 1 je, betul tak? Sebab kat situ molekul oksigen. 1 je 1 molekul oksigen. Tapi kalau yang kat sini kena kira macam mana? 4 mol darab dengan 6.02 kali 10 kuasa 23 kali 2. Okey. Boleh? Alhamdulillah. Okey. So cikgu rasa untuk yang hari ni cikgu bincang dulu sampai yang ni. Cuma bila nanti kita dah nak masuk yang bilangan mol GC molar ni sebenarnya lebih kurang je. Awak dah boleh jawab sendiri. Cikgu terangkan sikit GC molar ni. Sebenarnya GC molar ni sama macam awak kira JMR, JFR tadi. Okey? Yang tu. Kalau baca balik maksud ni GC molar merujuk pada jisim 1 mol bahan. Okey, yang mana kalau nak kira GC molar, cikgu ni patut masuk minggu depan. Cikgu terangkan sikit yang mana nanti awak boleh buat dulu. Okey, nak cari GC molar ni sebenarnya awak kira sama macam tadi cari JMR. Iaitu GC molar ni merujuk kepada kalau ni adalah JMR-nya. Iaitu nitrogen tadi berapa? 14 tambah 3. 3 ni sebab 3 kali dalam kurungan lah cikgu buat. 3 atom hidrogen kali 1. So dapatlah jawapan dia 17. Cuma unit dia tu adalah gram per mol. Macam tu je. So kalau kat sini sama je lah. Maksudnya ini awak akan ambil untuk jisim relatif dapat 17. Okey, lepas tu nanti dekat sini terus tulis 17. Okey, unit dia tambah gram per mol. Okey. So kat situ dia merujuk pada jisim relatif. So kalau cikgu kata amonia, dia merujuk pada jisim molekul relatif. Kalau magnesium oksida merujuk kepada jisim formula relatif. Okey, kalau asid nitrik merujuk kepada jisim molekul relatif. Okey. So maksudnya kalau amonia ni pun amonia pula asid nitrik kalau magnesium oksida cara nak kiranya sama macam tadi 24 tambah dengan berapa? Kat situ oksigen 16. So dapatlah 40. Okey, macam tu. Mana cikgu dapat 24 tu? Okey, itu yang tadi cikgu kata JAR ni sebenarnya boleh rujuk daripada jadual berkala atau dia dah bagi ni bahagian bawah, nampak? Yang ni. Ini adalah maklumatnya. Kalau tak ada, kena tengok dalam buku teks atau buku modul pun ada. Yang penting tengok dalam jadual berkala. Tadi sebab cikgu terangkan tu tak masuk lagi dalam kelas. Dalam jadual berkala ni awak tengok muka surat 275. Semua ada nilai untuk unsur iaitu JAR-nya. Okey? So semua ada. Cuma ataupun kadang dia dah bagi. So kalau untuk yang asid nitrik ni HNO3, okey, maksudnya kat sini nak kira hidrogen. Okey, kalau kat sini hidrogen 1 tambah nitrogen. Okey, nitrogen iaitu berapa? Nitrogen 14 tambah
Okey, tambah dengan 16 kali 3. ataupun 3 kali 16. Itu je. So dapat jawapan dia. Okey, lepas tu kat sini terus tukar, jadikan unit dia gram per mol. Contoh dapat 63 gram per mol. So nanti untuk yang tajuk ni sebenarnya nak cari bilangan mol juga. So cuma bezanya kalau macam tadi kita nak cari bilangan mol, bilangan zarah bagi nombor Avogadro. Tapi nak cari bilangan mol, kalau kat sini dia guna nanti jisim molar yang ni. Nak cari jisim bagi bahan, bilangan mol darab jisim molar. Ini nanti awak dah boleh buat sebenarnya, senang je. So macam ni kan, yang hari ni kita belajar tadi nak cari bilangan mol. Okay, nak cari bilangan mol, dia guna bilangan zarah bahagi nombor bahagi dengan nombor Avogadro. Okey, yang untuk seterusnya nanti sebenarnya formula yang kedua nanti bilangan mol, sebenarnya nak cari bilangan mol juga. Cuma bila dia bagi sesuatu jisim. Okey, jisim bahagi jisim molar. Itu yang cikgu minta awak senaraikan formula tadi tu kan. Bahagi dengan jisim molar. So kalau macam soalan yang soalan 16 ni senang aja. Nak cari jisim molar, maksudnya awak cari tadi JMR. Okay, nak cari jisim maksudnya bilangan mol darab jisim molar. Macam ni kan. Kita nak cari jisim. Okay, kita gunakan formula apa? Okay, formula dia ialah nak cari jisim bilangan bilangan mol. Okay, bilangan mol. Okay, darab dengan jisim molar. Macam tu. So jisim molar kan tadi dah merujuk kepada JMR, JFR Okay, so terus sajalah. So bilangan mol kita dah diberi 2.0 mol. Okay, darab dengan jisim molar dia, contoh kita kira kat sini lah aluminium kita dah tahu dah, JAR dia 27. So 27 gram per mol. So nampak mol dengan mol potong, dapatlah jawapan dalam gram. Senang tak? So yang ni lagi senang. Kalau yang pertama ni susah sikit sebab dia ada pemalat Avogadro tapi pun dia dah bagi nilai dia. Okay, nanti yang ketiga nanti lepas awak dah buat yang ni kita akan guna pula isi padu. Nak cari bilangan mol, macam ni kan, bilangan mol. Okay, dia akan guna nanti isi padu. Okay, kalau awak dah buat formula tu memang dah nampak lah. Isi padu bahagi isi padu molar. Isi padu molar ni pun nilainya tetap. Dia akan bagi, iaitu pada standard suhu dan tekanan piawai dan pada keadaan suhu bilik. Itu je. Nanti untuk yang ni kena buat lah. Kalau macam kat sini dia nak jisim, okey dia dah bagi jisimnya, nak cari bilangan mol, gunakan macam mana? Bilangan mol, okey jadinya bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey. So kalau kat sini betul tak jisim kan? So nak cari jisim, kalau yang ni nak cari mol. Okey, kalau kat sini nak cari mol, okey, kalau nak cari mol kat sini kita gunakan bilangan mol bersamaan apa tadi? Jisim bahagi ingat tu pasangannya. Jisim bahagi jisim molar. Jisim bahagi jisim molar. So kalau dia dah bagi jisim tu dalam gram kat situ kan 11 gram bahagi berapa tadi yang kita cari untuk karbon dioksida? Kira JAR tadi itulah. JMR 16 kali 2, 32 tambah karbon 12 dapat 44 gram per mol. Okay, so tulis je 44 gram gram per mol atau gram mol negatif 1. Okay, itu unit dia. So mol dengan mol, gram dengan gram kita potong, dapatlah jawapannya dalam unit. Okay, dapat yang dalam unit mol. Okay, boleh? Boleh so nanti yang ni cikgu nak awak sambung buat. Boleh, cikgu rasa tak ada masalah. So nanti bila nak kat sini ni, dia tanya balik yang kita dah belajar yang pertama ni. So dalam tajuk ni nanti memang first kena kira ni lah bilangan mol kait dengan zarah, nombor Avogadro, bilangan mol kaitan dengan jisim molar,
bilangan mol, isi padu molar. So nanti sambungan dia untuk soalan ni awak kena jawab ni nombor 16, 17, okey 18. Dia tanya balik. Okey, yang ni kait dengan ni tadi yang cikgu kata STP. Tak apa, yang ni cikgu akan bincang untuk minggu depan, awak buat dulu. Boleh? So boleh. hari ni ada kelas meet lain ke? Ada kelas lain hari ni? Semalam Bayu okey. Tak ada. Okey, ada juga. Okey, tak apa. So belajar. So nanti cikgu minta buat semula ulang kaji, yang mana tak faham boleh tanya cikgu. Okey, nak tanya dalam grup pun boleh, nak tanya personal pun boleh, tak ada masalah. Okey, so sebelum tu ada soalan tak? Okey, setakat ni yang kita belajar hari ni semua okey? So mula Adlan, Amira, Atik. Okey. Tak ada soalan Balkis? Okey. Balkis? Okey, Mizan? Tak ada. Okey, Iman, Daniel? Okey tu. Okey, Danish? Okey. Boleh Alhamdulillah. Hanan? Okey? Okey, Alhamdulillah Okey, Farhana? Okey. So Farhana ada. Okey, so Ain Nadia? Okey, tak ada masalah. Okey Okey, Syaira, Amira? Okey, Vunjan okey. Okey, pelajar. So nanti cikgu minta sambungan ni awak kena buat juga soalan ni nanti. Cuba buat, siapkan latihan. Okey, kalau untuk dah siap modul yang ni boleh sambung juga latihan modul yang kedua tu. Cuba buat, nanti cikgu bagilah beberapa. Yang tu sebab untuk pengukuhan lagi. Okey, so memang kita akan buat juga dua tu. Cuma cikgu bincang yang modul yang pertama ni, nanti baru sambung yang modul kedua. Okey, so insyaAllah kita akan sambung kelas pada minggu depan so nanti untuk minggu depan cikgu akan maklumkan semula untuk kelas kimia kita. Okey, sebelum buka sekolah. Okey pelajar, terima kasih semua. Okey, Terima kasih, cikgu. boleh nak ambil gambar? Tak nak ambil gambar ni? Boleh ambil gambar. On je lah. Nak kamera? Nak kamera? Boleh, buka kamera. Kak. Buka kamera. Buka shoot. Okey, ada pun. Mana kamera aku? Tak ada pun. Mana kamera dia? Okey. Oh ada okey. Ada pun. Okey, nampak pun nama. Okey, 1, 2, 3. Lain tak ada dah. Lain Okey. malu. Yang lain malu. Segan-segan. Okey, peace pun tak apalah, peace. Okey, yang mana ada 1, 2, 3. Okey, peace 1, 2, 3. Peace. Okey, alhamdulillah. Okey, makan. Okey. Okey terima kasih yang mana join kelas cikgu. Alhamdulillah. So nanti ada yang tak faham boleh tanya lagi. Okey, Okey. so kita akan tamatkan 11.20 ni Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih tu. Okey, sama-sama. Okey, jumpa minggu depan.